Hai guys, saya Abang Ash and welcome back to my channel. So, bagi korang yang tengah nak cari phone budget dalam 500, lepas tu nak ada screen yang besar, ada bateri yang tahan dan nak brand yang famous, hari ni kat tangan aku ni ada sebuah smartphone yang mungkin sesuai untuk korang, iaitu Samsung Galaxy A04. Brand Samsung ni memang sangat terkenal dekat market sebab brand tu dia reliable dan service center dia pun banyak dekat Malaysia. Lepas tu kalau korang nak cari accessories dia ataupun spare part dia, memang senang sikit nak dapat sebab brand Samsung ni biasanya demand dia agak tinggi dekat Malaysia. Jadi apa yang best dekat phone ni? Phone ni dia ada screen 6.5 inci yang agak besar, ada kamera 50 megapiksel yang agak cantik, ada RAM yang boleh support sampai 8GB dan yang bestnya harga dia pun agak mampu milik. Jadi kalau korang nak cari phone budget dalam 500 nak gunakan untuk kerja-kerja basic saja, mungkin Samsung ni akan sesuai untuk korang. So kat mana korang boleh dapatkan phone ni? Phone ni korang boleh dapatkan di kedai Batu Pahat dan kalau korang dari area lain, korang pun boleh beli secara online. So kalau korang yang berminat tu, nanti aku akan sharekan link dia dekat bawah description sana. So aku pun dah test guna phone ni untuk beberapa hari. So tanpa membuang masa, ini review saya tentang Samsung Galaxy A04 pada tahun 2022. So kalau dari segi rekaan kotak dia sebiji aja dengan A series yang sebelum ni. Lepas tu masa buka tu korang akan dapat user manual dan warranty card, phone Samsung, kabel USB Type-C, charger 3 pin 15W dan satu SIM ejector tools. Earphone dan casing tu dia tak bagi. Kalau dari segi rekaan, phone Samsung ni dia ada color yang cantik. Kat sebelah cover tu dia ada nampak macam ada dua garis kat tepi tu. Jadi design ni nampak macam Goku tengah skill Kamehameha. Lepas tu cover dia guna jenis yang plastik. Lepas tu cover dia memang senang nak lekat jap jari dekat cover dia. So suggest korang beli satu casing masa guna phone ni. Kat sebelah kanan ada volume button dan power button. Kat bawah pula ada 3.5mm audio jack, mic, USB-C dan speaker. Kat sebelah kiri dia ada tempat letak SIM dan memory card. Lepas tu dia boleh support 2 nano SIM dan satu memory card. Kat atas pula dia ada second mic. Untuk bahagian screen, phone ni dia guna PLS LCD yang bersaiz 6.5 inci dan resolution dia support sehingga HD+. So untuk bahagian screen, phone ni dia ada screen yang cukup besar dan brightness yang agak terang. Jadi kalau korang nak gunakan untuk layan YouTube ke tengok movie tu, experience dia memang sedap sebab phone ni dia ada function Dolby Atmos. Tapi Dolby Atmos tu dia boleh support dekat wired earphone dan Bluetooth earphone sajalah. Jadi kalau korang nak experience Dolby Atmos tu, korang kena add on lah satu earphone untuk support Dolby Atmos. Untuk bahagian memory, phone ni dia ada dua variation. Yang 32GB dan 3 RAM tu dijual pada harga 479 dan yang 64GB dan 4 RAM tu dijual dengan harga 559. So untuk bahagian memory, phone memory ni dia tak adalah besar sangat, tapi kalau korang setakat nak gunakan untuk kerja basic-basic dan simpan WhatsApp saja, memory dia I rasa dah agak cukup. Kalau korang nak simpan lagu ke gambar dan video dekat memory card pun boleh juga sebab phone ni dia boleh support memory card sehingga 1TB. Kalau RAM 4GB tu tak cukup, korang pun boleh extend RAM dia sebab phone ni dia ada function RAM Plus. Jadi korang boleh extend RAM dia sehingga 4GB dan total korang akan dapat sehingga 8GB RAM lah. Jadi kalau korang nak gunakan untuk kerja harian, korang boleh run lebih banyak apps dekat background sebab phone ni dia ada 8GB RAM. Untuk bahagian bateri, phone ni didatangkan dengan 5000 mAh dan phone ni juga support fast charging sehingga 15W. So untuk bahagian bateri, phone ni dia ada bateri yang agak besar. Jadi kalau korang nak gunakan phone ni untuk kerja harian ke bawa phone ni pergi holiday, korang pun tak perlu bawa extra punya power bank sebab phone ni memang boleh tahan satu hari walaupun korang hardcore user. Nak charging phone ni dia pun kira agak laju juga sebab phone ni dia ada charging 15W. Sebab biasanya phone Samsung ni dia tak bagi charger fast charging, tapi kali ni dia dah bagi charger 15W. So kalau korang nak charge tu, charging dia akan lebih laju lah kalau kita compare dengan phone yang sebelum ni. Untuk bahagian UI, phone ni dia menggunakan One UI 4.1 based on Android 12. So untuk bahagian UI Samsung saya memang suka sebab ikon dia nampak cantik, clean dan teratur. Kalau korang nak onkan screen, korang boleh just tap 2 kali aja. Nak transfer file dari pendrive, korang pun boleh guna OTG juga. Cuma phone ni dia tak ada function fingerprint dan kalau korang nak screenshot tu, korang tak boleh just swipe guna 3 jari macam phone yang lain tu lah. Untuk bahagian chipset, phone ni dia menggunakan chipset MediaTek Helio P35. So untuk bahagian chipset, phone ni dia menggunakan chipset yang agak lama
Jadi kalau korang nak gunakan untuk gaming berat tu, performance dia memang tak berapa smooth, lag dan cepat panas. Tapi kalau korang tekan nak gunakan untuk casual game dan kerja basic saja, chipset ni dia masih boleh handle semua kerja-kerja yang basic itu. Untuk bahagian kamera, phone ni dia menggunakan 50 megapiksel untuk main kamera dan 5 MP untuk front kamera. So untuk bahagian kamera Samsung ni dia memang agak baik sebab gambar dia nampak detail dan cukup terang. Cuma color dia tak adalah secantik macam phone mid-range, tapi quality ni I rasa dah cukup okey sebab gambar dia tak nampak pecah-pecah. Kalau untuk kamera depan tu dia nampak biasa-biasa saja sebab kamera dia cuma 5MP saja. Jadi kalau korang jenis suka gunakan phone untuk ambil gambar selfie, better korang ambil brand lain iaitu phone Oppo dan Vivo. So sekarang kita tengah rakam guna kamera depan Samsung Galaxy A04 ni. Okey, korang boleh nampak kualiti dia biasa-biasa sajalah. Color dia pun biasa-biasa saja. Okey, ini kualiti dia lah. Okey, yang ni pula kamera belakang dia lah. Okey, so korang pun boleh nampak dia agak bergegar sikit sebab dia tak ada EIS lah. Okey. So overall, best ke phone ni? Actually bagi saya phone ni dia kira agak okey dengan harga bajet macam ni. Sebab dia ada skrin yang cukup besar, ada interface yang cantik, bateri dia pun tahan dan harga dia pun mampu milik. Jadi kalau korang nak gunakan phone ni untuk scroll social media ke kerja-kerja basic tu, phone ni dia memang tak ada masalah. Cuma kalau korang nak gunakan phone ni untuk main gaming berat dan buat live dekat TikTok tu, phone ni dia memang tak berapa sesuai sebab performance dia akan lag dan cepat panas. So kalau korang nak cari phone untuk gaming, better korang cari phone yang ada chipset Snapdragon 680 ke atas. Sebab performance dia akan lagi better sikit kalau kita compare dengan chipset ini. So kalau korang berminat untuk beli phone ni, aku akan sharekan link dia dekat bawah description sana. Lepas tu coming soon saya pun akan review phone baru daripada Oppo dan Vivo. So kalau korang nak tahu apa phone tu, korang kena subscribe lah channel ini dan tekan butang loceng. So I rasa itu saja untuk video hari ini. Kalau suka video ni, jangan lupa tekan butang like, share, komen dan subscribe ya. Bye bye and see you in the next video.